Sebelum memulakan pembentangan video tugasan ini, diperkenalkan 5 orang ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Saad Fahimi bin Yusof, nombor metrik 269116, Siti Salina binti Tumin 268669, Amirul Izra bin Daud 268984, Nur Azlinda binti Mat Yaakob 269337 dan Muhammad Haris bin Muhammad Jamil 269156. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. FELDA membawa makna Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Ia ditubuhkan tanggal 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Pembangunan Tanah 1956. Bertujuan untuk pembangunan tanah serta penempatan semula dengan berteraskan objektif untuk membasmi kemiskinan melalui penanaman semula pokok getah dan juga pokok kelapa sawit. Pada tahun 1990, tiada lagi peneroka baharu adalah disebabkan oleh masalah kewangan dan yakin boleh menjadi sebuah badan berkanun yang mampu menjana pendapatan sendiri melalui pelbagai bentuk sumber perniagaan yang wujud. Seterusnya, FELDA terus memainkan peranan utama dengan menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan moden bagi memastikan generasi peneroka terdidik serta meningkatkan taraf sosio-ekonomi, kualiti hidup dan memastikan skema tersebut dapat menjana pelbagai kegiatan ekonomi serta merapatkan jurang antara bandar dan juga bandar kecil. Dan yang terakhir adalah tumpuan FELDA, iaitu menjadi sebuah power ekonomi dalam menjana aktiviti ekonomi pada tahun 2020 melalui program strukturannya dengan pelbagai potensi modal insan. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pemerhatian kualitatif dan juga temubuan. Pemerhatian kualitatif ialah proses penyelidikan menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpul maklumat atau data. Memandangkan tumpuan pada pemerhatian kualitatif adalah untuk menyamakan perbezaan kualiti. Ia adalah lebih banyak menggunakan masa daripada pemerhatian kualitatif. Akan tetapi saiz sampel yang digunakan adalah lebih kecil dan penyelidikan adalah lebih meluas dan lebih peribadi. Seterusnya ialah bahagian temubuan. Temubuan penyelidikan kualitatif bertujuan untuk merangkumi kedua-dua tahap fakta dan makna. Temubuan amat berguna untuk mendapatkan cerita di sebalik pengalaman responden. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang objektif diagnosis FELDA. Diagnosis organisasi ialah cara yang berkesan untuk melihat FELDA dalam menentukan jurang antara prestasi semasa dan yang diingini serta cara ia boleh mencapai matlamatnya. Kebelakangan ini, diagnosis organisasi telah berkembang hasil daripada teknik yang digunakan sebagai sebahagian daripada proses pembangunan organisasi kepada pihak utama yang tersendiri. Seterusnya, pemilihan FELDA sebagai organisasi yang dikaji adalah disebabkan FELDA terdiri daripada kaum Bumiputera. FELDA juga mempunyai banyak sumber dan kemudahan untuk dimajukan. Namun begitu, isu FELDA masih dibangkitkan dari segi pengurusan dan tahap hidup peneroka yang masih hidup dalam ekonomi yang berpendapatan rendah. Seterusnya, pada bahagian ini saya akan menerangkan kaedah pengumpulan data. Data ialah maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan menjawab masalah kajian. Dalam diagnosis FELDA, kaedah kualitatif digunakan bagi mengumpul data dan maklumat secara terperinci. Walaupun terdapat banyak pendekatan bagi menyelidik kualitatif, ia cenderung berbentuk fleksibel dan memberi tumpuan dalam mengekalkan makna yang kaya apabila mentafsir data. Pendekatan biasa adalah termasuk teori asas, etnografi, penyelidikan tindakan, penyelidikan fenomenologi dan penyelidikan naratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Izra bin Daud, nombor metrik 268984. Okey, sekarang ni saya nak menerangkan berkenaan dengan diagnosis FELDA. FELDA mempunyai struktur tadbiran dan pengurusan sendiri. Namun begitu, FELDA mempunyai kelemahan yang tersendiri disebabkan badan itu dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Okey, mentaliti dan sikap peneroka FELDA.
Kebanyakan penduduk Felda hanya menunggu bantuan dan terlalu bergantung kepada kerajaan, sedangkan Felda mempunyai keluasan tanah lebih 2 juta ekar atau 919,000 hektar tanah. Setiap peneroka ada 10 ekar tanah. Keluasan tanah yang ada seharusnya tidak wajar digelar isu kemiskinan dalam Felda. Hal ini kerana penduduk Felda harus kreatif dalam menjana sumber alam. Petani digalakkan menceburkan diri dalam pertanian sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi. Pada masa ini, kebanyakan petani adalah pekebun kecil seperti pemilik tanah Felda yang menanam kelapa sawit ataupun getah di kawasan yang berkeluasan kecil. Oleh itu, pulangan adalah tidak menguntungkan. Generasi muda perlu menyedari tentang peluang yang menanti mereka. Generasi muda Felda mempunyai masalah sikap dan motivasi. Okey, yang kedua, berkenaan dengan hutang peneroka Felda. Peneroka Felda kini dibebani hutang yang tinggi dan tempoh yang lama bagi menghasilkan penanaman sawit yang berkualiti di tanah Felda. Tempoh pinjaman 96 bulan, kini berubah kepada 48 bulan dan jumlah daripada 96,000 bertukar kepada 48,000. Penyata hutang peneroka terbahagi kepada dua, iaitu penyata hutang interim, iaitu penyata hutang yang belum dikunci, dan penyata hutang dimuktamadkan, iaitu penyata hutang yang telah dikunci. Kini Felda sedang berhadapan dengan masalah untuk membayar pinjaman kepada agensi yang mencecah ringgit Malaysia 10.7 bilion. Okey, berkenaan yang ketiga, pelaburan Felda dan FGV tidak jelas. Lembaga Kementerian Tanah Persekutuan Felda sebagai agensi untuk peneroka berjaya dengan aset bernilai berbilion sehingga penyerajaan Felda Global Venture Holding Berhad, iaitu FGV, wujud. FGV dapat dipertanggungjawab kepada orang ramai dan pemegang saham kecil. Selain daripada pemegang sahamnya, FGV telah menyimpang dari peranan sosialnya dan terlibat dalam beberapa transaksi dan pelaburan yang tidak jelas. Seharusnya, Felda perlu berdikari dan belajar mengurus sumber sendiri bagi memenuhi keperluan asas untuk masa dan generasi akan datang. Okey, seterusnya, kelemahan program bancian peneroka Felda. Okey, berdasarkan laporan Felda yang telah dibentangkan pada tahun 2015, Felda seharusnya melantik penasihat bagi memantau program bancian yang dilaksanakan oleh siswa dan siswi Felda, iaitu Persada dan Majlis Belia Felda. Data yang lengkap dimuat turun dalam sistem komputer berinteraksi SKB bagi membuat penilaian dan memudahkan setiap program di bawah Felda dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan urusan Felda adalah berada pada tahap kurang memuaskan. Program bancian Felda juga penting untuk membuktikan bahawa pentingnya data bancian dalam pembangunan kawasan Felda di Malaysia. Okey, statistik rasmi adalah teras utama dalam proses untuk pengumpulan dasar sosioekonomi negara. Program banci yang gagal dilaksanakan akan menyebabkan pemerintah gagal bertindak dengan efektif atau boleh menyebabkan berlaku pembaziran aliran kewangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarina binti Tumen, nombor metrik 286669. Kini tiba giliran saya untuk menerangkan tentang intervensi dan langkah mengatasi kelemahan Felda. Antaranya adalah sejajar dengan matlamat tanggungjawab sosial FGV Holding Berhad yang mementingkan kelestarian alam sekitar dan pembangunan sosial masyarakat setempat. Usahanya dengan memperkenalkan program usahawan muda di mana matlamatnya adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan muda yang mahir terlibat dalam peladangan, terutamanya industri kelapa sawit. FGV Holding Berhad juga memberi peluang kepada generasi baru Felda meningkatkan sosioekonomi mereka serta menepis persepsi negatif tentang kejayaan dalam industri pertanian, di mana segala kos latihan dan peralatan yang digunakan semasa program ditanggung oleh FGV. Melalui program ini, peserta mendapat manfaat seperti berikut. Pensuturan semula pinjaman dengan institusi kewangan dapat meningkatkan pendapatan secara teras Felda tanpa campur tangan pihak ketiga dengan menamatkan perjanjian pajakan tanah LLA. Dengan pengambilan semula tanah daripada FGV memberi impak terbaik ke atas peningkatan sumber pendapatan Felda dan warganya, di mana sebelum ini pendapatan yang diperolehi oleh Felda akan dikongsi bersama pihak yang terlibat. Sepanjang proses baik pulih Felda akan dipantau oleh Jabatan Perdana Menteri bagi mencapai kelestarian dan ekonomi yang stabil. Perbincangan melibatkan Kementerian Kerajaan Pusat serta Kerajaan Tempatan bersama pihak pengurusan baru Felda dalam usaha mencari solusi untuk mengatasi kelemahan pengurusan operasi ladang peneroka agar lebih efisien dan produktif. Antaranya,
Anjuran program bancian penduduk Felda adalah untuk mengumpul data terperinci penduduk Felda dengan tepat dan sistematik. Kerajaan perlu menetapkan bahan, cara pelaksanaan dan bilangan petugas untuk membuat bancian. Penambahbaikan instrumen banci ini juga menjadikan lebih mudah, jimat kos serta masa. Jika sebelum ini penggunaan borang bancian secara fizikal menggunakan bahan kertas boleh ditukar kepada borang online yang dibuat dalam Google Form untuk temubual responden. Penggunaan GIS, Sistem Maklumat Geografi, menggambarkan data sedia ada untuk menerangkan dengan lebih baik perkara yang berlaku dan mengetahui data relevan apa yang berlaku. Data berkenaan individu dikumpul oleh pelbagai organisasi yang sedia ada. Satu sistem maklumat yang mampu mengolah dan mengurus data sosioekonomi dengan pendekatan GIS akan berkembang dengan pesat. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahimi Yusof, nombor metrik 269116. Saya akan terangkan iaitu halangan transformasi Felda. Ia terbahagi pada 3, iaitu yang pertama, kekangan aktiviti. Antara halangan keusahawan adalah kekurangan perancangan serta strategi yang betul dari pegawai Felda. Ramai di antara kita ingin membina perniagaan daripada hobi tanpa mempunyai visi dan rancangan jangka masa panjang dan pendek. Menjadi usahawan memerlukan set kemahiran yang khusus, semangat untuk cemerlang, visi strategi, ketekunan untuk mencapai matlamat dan penyelidikan pasaran. Membina perniagaan atau jenama yang berjaya di pasaran memerlukan sasaran pasaran, kewangan, sumber manusia serta pelan pemasaran yang strategik. Usahawan tidak boleh mengendalikan dan menjalankan perniagaan sendiri kerana memerlukan modal permulaan. Manakala Felda memerlukan sokongan sumber manusia untuk memasarkan produk dan pasaran. Pekerja yang berpengetahuan, memiliki kepakaran dan pengalaman diperlukan untuk meningkatkan tahap kecekapan proses perniagaan dan produktiviti. Sukar untuk mencari pekerja yang berkongsi visi dan matlamat perniagaan yang sama. Selain itu, mengajikan kaki tangan dengan pendapatan bulanan yang tinggi juga merupakan cabaran di peringkat permulaan kerana kewangan yang terhad sebelum mendapat pulangan pelaburan ditambah dengan kos operasi yang harus ditangguhkan. Halangan yang kedua iaitu halangan komunikasi. Pada terasnya cabaran perubahan organisasi Felda yang berjaya adalah komunikasi yang berjaya. Saja mendapati bahawa sebab terbesar kegagalan organisasi untuk melaksanakan perubahan adalah komunikasi yang jelas dan kerap antara pengusaha Felda dan penduduknya. Komunikasi harus menjadi tumpuan utama dalam fasa perancangan dan pelaksanaan pengusahaan perubahan. Komunikasi harus dimulakan sebelum pelaksanaan projek atau hala tuju baru yang dirancang. Memastikan semua orang berada pada halaman yang sama adalah penting jika berlaku perubahan yang tidak dirancang atau krisis. Ketirisan dana dan pembelanjaan. Ketirisan adalah kehilangan hasil untuk organisasi. Ketirisan merupakan kesan daripada pengambilan kurang dan pengambilan yang tidak tepat untuk perkhidmatan yang disediakan. Ketirisan bermula dengan kecil tetapi akhirnya boleh menyebabkan kerugian besar untuk Felda apabila tidak ditangani dengan berhemah. Yang ketiga iaitu mentaliti penduduk Felda. Mentaliti penduduk Felda takut gagal apabila mencuba sesuatu yang baru. Organisasi yang bergantung pada cara yang lama mungkin sukar kerana perubahan zaman, manakala organisasi yang takut akan perubahan terdedah kepada kegagalan dari awal lagi. Takut untuk berubah merupakan halangan Felda untuk memajukan dan membangunkan generasi Felda pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlinda binti Mat Yaakob, nombor metrik 269337 akan membentangkan tentang tajuk mengenai cara mengatasi halangan bagi organisasi Felda. Berdasarkan hasil perbincangan, terdapat satu teori yang boleh diaplikasikan dalam organisasi Felda bagi mengatasi halangan ke arah transformasi Felda. Strategi ini diperkenalkan oleh sarjana iaitu model McKinsey 7S yang bertujuan untuk menganalisis reka bentuk organisasi firma dengan melihat 7 elemen dalaman utama yang penting untuk mengenal pasti sama ada ia sejajar dan berkesan bagi membolehkan organisasi mencapai objektifnya. Model ini mengandungi 7 elemen penting iaitu strategi, struktur, sistem, kemahiran, elemen kaki tangan, gaya dan nilai bersama. Strategi ialah rancangan yang dibangunkan oleh Felda untuk mencapai kelebihan daya saing yang mampan dan berjaya bersaing dalam pasaran. Secara umumnya, strategi yang kukuh ialah strategi yang dinyatakan dengan jelas, berjangka panjang, membantu mencapai kelebihan daya saing dan diperkukuh oleh visi, misi dan nilai yang kukuh. Model yang kedua ialah struktur. Struktur ialah mewakili bahagian dan unit pentadbiran Felda yang disusun termasuklah maklumat siapa yang bertanggungjawab kepada siapa. Dengan kata lain, struktur ialah carta organisasi Felda.
Ia juga merupakan salah satu elemen rangka kerja yang paling mudah dilihat. Jalan sistem pula ialah proses dan prosedur FELDA yang mendedahkan aktiviti harian organisasi dan cara keputusan dibuat. Bagi elemen kaki tangan pula, ia mengambil berat tentang jenis dan bilangan pekerja yang diperlukan oleh organisasi dan bagaimana mereka akan diambil, dilatih, diberi motivasi serta ganjaran. Manakala bagi gaya pula mewakili cara syarikat diuruskan oleh pengurus FELDA iaitu peringkat atasan melalui cara mereka berinteraksi. Bagi elemen kaki tangan pula, ia mengambil berat tentang jenis dan bilangan pekerja yang diperlukan oleh organisasi dan bagaimana mereka akan diambil, dilatih, diberi motivasi serta ganjaran. Manakala bagi gaya pula mewakili cara syarikat diuruskan, iaitu peringkat atasan melalui cara mereka berinteraksi serta tindakan yang diambil dan nilai simboliknya. Dalam erti kata lain, ia adalah gaya pengurusan pemimpin FELDA. Share value atau nilai dikongsi adalah teras kepada elemen model ini di mana ia adalah norma dan piawaian yang membimbing tingkah laku pekerja termasuklah tindakan syarikat dan merupakan perkara asas bagi setiap organisasi. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan. FELDA adalah satu badan korporat yang penting dalam pembangunan negara. Ini kerana adalah dengan wujudnya FELDA yang mempunyai penduduk dapat menikmati pembangunan ekonomi dan sosial. Di samping itu, FELDA juga mampu menjana dan menyumbang aliran pendapatan kepada pembangunan negara.